Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir fala tu'assir fa inna taysir kullu 'asir 'alaika yassir. Rabbi tamim bil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada kali ini kita dapat bertemu kembali, dan insya-Allah pada hari ini kita akan belajar satu tajuk dalam bidang akhlak. Tajuk dalam bidang akhlak pelajaran yang ke-19. Tajuknya ialah istiqamah jalan menuju mujahadah. Istiqamah jalan menuju mujahadah. Kita akan belajar tentang istiqamah. Jadi diminta seperti biasa kepada semua pelajar agar dapat keluarkan buku nota dan salinlah nota yang Ustaz akan tayangkan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya insya-Allah. Okey, mari kita mulakan istiqamah. Istiqamah. Kadang-kadang kita pernah dengar istiqamah ni dan mungkin ada yang tidak pernah dengar istiqamah. Ya, istiqamah ni satu istilah dalam agama. Satu istilah dalam agama Islam, istiqamah. Okey, apakah maksud istiqamah? Istiqamah bermaksud ketaatan yang berterusan dalam melaksanakan suruhan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Itu istiqamah. Kita melakukan ibadah, kita melakukan suruhan Allah, kita meninggalkan larangan Allah secara berterusan. Kita taat kepada Allah secara berterusan. Itu dipanggil sebagai istiqamah. Bukan hangat-hangat tahi ayam. Kadang-kadang kita ni masa kita buat suruhan Allah, kita buat, tapi kadang-kadang kita tak buat. Itu bukan istiqamah. Orang yang istiqamah ialah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan suruhan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya secara berterusan. Orang kata konsisten. Kena konsisten, berterusan. Walaupun sedikit kita buat, kita kena buat secara berterusan. Contohnya, kita melakukan sedekah. Sedekah, walaupun sedekah kita ada sedikit, 20 sen satu hari, tapi kita buat secara berterusan, setiap hari kita buat, itu dipanggil sebagai istiqamah. Ataupun baca Quran. Walaupun kita baca Quran sedikit, contohnya 2 helai satu hari, tapi kita buat secara berterusan, itu dipanggil sebagai istiqamah. Okey? Begitu juga ketika kita menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak buat dosa dan kita taat, kita tak buat dosa, kita jauhi larangan Allah ini secara berterusan. Itu ialah istiqamah. Jadi sifat istiqamah ini ialah sifat yang terpuji, yang sepatutnya dimiliki oleh setiap daripada kita. Kita kena taat kepada Allah SWT secara berterusan. Berterusan di sini maknanya taat. Kalau kita buat benda-benda yang tidak taat kepada Allah, tidak dipanggil sebagai istiqamah. Contohnya kita suka main game, dan main game itu setiap hari berterusan. Itu bukan istiqamah. Itu bukan sifat yang terpuji. Yang sifat yang terpuji ialah kita taat kepada Allah dan ketaatan kita ini secara berterusan. Okey? Jadi semua pelajar diharap mengamalkan sifat istiqamah ini kerana ini adalah sifat yang mulia. Di dalam Islam kita ada dalil yang memerintahkan kita agar kita bersifat istiqamah. Antaranya kita tengok dalil naklinya. Dalil nakli ini ialah dalil daripada Quran dan hadis. Ayat Quran ada sebut, Bismillahirrahmanirrahim, fastaqim kama umirta. Fastaqim kama umirta. Surah Hud ayat 112.
Oleh itu, hendaklah engkau, wahai Muhammad, sentiasa tetap teguh di atas jalan yang betul. Itu maknanya fastaqim. Sentiasa istiqamah sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Hendaklah kamu istiqamah sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Ini Tuhan suruh kita fastaqim, makna istiqamah. Ada hadis Nabi SAW, dalil yang kedua. Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak." Qala, "Qul amantu billahi fastaqim." Sufyan bin Abdullah ni pernah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, katakan kepadaku satu perkataan berkaitan dengan Islam yang aku tidak akan perlu bertanya kepada orang lain lagi." Sufyan ni tanya Rasulullah, suruh Rasulullah bagi nasihat satu benda yang dia tak perlu tanya orang lain dah. Nasihat tu memang berguna. Baginda bersabda, "Qul amantu billah," ucapkanlah aku beriman kepada Allah. Ini pesanan Nabi. Okey, ucapkanlah aku beriman kepada Allah, summastaqim fastaqim, kemudian beristiqamahlah kamu. Beriman dan kemudian beristiqamah. Ini adalah nasihat Nabi kepada Sufyan. Okey, tentang Islam ni, dan nasihat ni memang berguna. Nabi suruh apa? Yang pertama, Nabi suruh katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamah dalam keimanan itu. Ini perintah Allah SWT, dan juga isyarat daripada Rasulullah SAW agar kita memiliki sifat istiqamah. Okey, oleh kerana istiqamah ini adalah sifat yang mulia yang sepatutnya kita miliki, maka kita kena berusaha untuk menghiaskan diri kita ni dengan sifat ini. Antara cara yang kita boleh buat untuk kita ni memiliki sifat istiqamah ialah, yang pertama, kena sentiasa bermujahadah melawan hawa nafsu agar berterusan mengamalkan sifat mahmudah. Kita kena bermujahadah, berjuang, melawan hawa nafsu. Dalam tubuh kita ni ada satu musuh, nama dia hawa nafsu. Inilah yang menghalang kita istiqamah dalam buat amal ibadah. Maka kita kena ada sifat melawan ini. Kita kena bermujahadah lawan hawa nafsu ni. Maknanya jangan ikut error dengan hawa nafsu. Kerana apabila hawa nafsu ni dapat dilawan, kita akan dapat mengamalkan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang baik. Maka kita akan dapat buat secara istiqamah. Yang kedua, cara yang kedua ialah sentiasa berdoa, memohon bantuan Allah Subhanahu Wa Taala agar dapat melaksanakan segala suruhannya dan meninggalkan larangannya secara berterusan. Kita kena doa. Doa ini pun penting. Kita dalam agama ni, di samping kita berikhtiar melawan hawa nafsu, doa itu penting. Kerana doa itu diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Benda ni, benda istiqamah ni, benda yang Allah SWT anugerahkan kepada kita. Maka cara-caranya ialah kita kena berdoa. Yang ketiga, sentiasa membaca dan mengambil iktibar daripada kisah para rasul yang istiqamah melakukan kebaikan. Kita kena baca cerita-cerita rasul. Kemudian kita ambil iktibar daripada cerita-cerita rasul, bagaimanakah mereka ini istiqamah dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Taala. Contohnya kita ambil Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam seorang rasul yang istiqamah dalam berdakwah. Baginda berdakwah selama 950 tahun. Bukan sedikit masa, bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, tapi 950 tahun berdakwah kepada umat manusia setiap hari, setiap masa. Tapi yang beriman dengan Nabi Nuh adalah
80 orang. 40 pasangan maknanya 80 orang sahaja yang beriman. Tapi Nabi Nuh tidak meninggalkan dakwah, tidak fed up, tidak berputus asa. Setiap hari dia berdakwah. Inilah istiqamah para Nabi. Kita kena banyak baca cerita-cerita Nabi ini kerana mereka ini seorang yang istiqamah. Begitu juga dengan cerita-cerita Nabi-Nabi lain. Nabi Ibrahim bagaimana sanggup kena bakar. Nabi Musa dimusuhi oleh Fir'aun, tapi tetap melaksanakan dakwah kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda Rasulullah pun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun banyak ujian, banyak cabaran dalam menyebarkan dakwah, tapi bahagian dakwah baginda tetap istiqamah. Yang keempat, untuk mewujudkan kita ni memiliki istiqamah ialah sentiasa bermuhasabah diri agar ikhlas dan sabar dalam setiap tindakan. Muhasabah maknanya kita kena koreksi diri kita, kena cek diri kita semua, adakah kita ni ikhlas dan sabar. Dua benda yang perlu ada dalam istiqamah ni. Kalau tak ada benda ni, kita tak jadi istiqamah. Yang pertama, ikhlas. Kita buat sesuatu benda, buat ibadah itu ikhlas, tinggalkan maksiat itu ikhlas. Dan yang kedua, sabar. Kalau ada dua benda ini, insya-Allah kita akan istiqamah. Mana mungkin orang itu istiqamah kalau dia tak sabar? Nak bangun sembahyang malam setiap malam, kalau tak sabar tidak ada, tidak akan dapat istiqamah ini. Kena hias dua benda ini, iaitu ikhlas dan sabar dalam diri kita, baru insya-Allah istiqamah itu akan datang. Ikhlas, ikhlas. Bukan kita buat kerana terpaksa, kerana orang lain. Kita buat kerana Allah. Itu timbul istiqamah. Yang kelima ialah sentiasa mempelajari ilmu dengan istiqamah supaya menjadi amalan dalam kehidupan. Kita kena belajar tentang agama ini, agar dengan ilmu yang kita dapat, kita tahulah kelebihan istiqamah ini dan kita boleh amalkan dalam kehidupan kita. Dan belajar apa perlu istiqamah juga. Belajar ini perlu istiqamah. Setiap hari kena belajar, kena cari ilmu, terutamanya ilmu agama. Sentiasalah dengar ceramah-ceramah daripada ustaz-ustaz yang muktabar, tuan-tuan guru yang muktabar, dengar dalam YouTube, baca dalam buku. InsyaAllah, kalau kita ada ilmu macam ni, kita istiqamah menuntut ilmu macam ni, kita akan rasa bersemangat untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara istiqamah. Yang keenam, kawan. Sentiasa berkawan dengan rakan yang berdisiplin dalam melakukan kebaikan. Kita kalau nak berkawan, pilihlah kawan. Kalau kita nak istiqamah, cari kawan yang disiplin. Biasanya orang yang berdisiplin ni orang yang istiqamah. Kita tengoklah kawan-kawan kita, kalau dia berdisiplin, memang dia istiqamah. Tapi kalau orang itu tidak ada disiplin, dia tidak istiqamah. Sekejap dia laku, sekejap dia buat ikut mood. Sekejap dia buat kebaikan, sekejap buat kejahatan. Ini orang ikut mood ni tak ada disiplin. Maka kalau kita berkawan dengan orang itu, kita pun akan terikut-ikut. Jadi kita kena pilih kawan yang berdisiplin. Kita dah sebut yang kedua tadi ialah tentang cara kita nak memiliki sifat istiqamah. Diharap kita boleh buat. Istiqamahlah kita dalam melakukan kebaikan ini, walaupun sedikit kita buat, tapi kita buat, sentiasa kita buat, insya-Allah. Ada kelebihannya. Kita tengok yang seterusnya ialah tentang contoh istiqamah yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda tidak jemu memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun baginda seorang yang maksum. Ini hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita. Dalam beribadah kepada Allah SWT, Rasulullah ni istiqamah. Istiqamah kita nampak dah. Istiqamah Rasulullah. Bagaimana Rasulullah SAW dalam sembahyang sunat, tak pernah tinggal sembahyang
duha, sembahyang tahajud, sembahyang witir, istiqamah setiap malam bangun. Okey. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istiqamah dalam berdakwah. Hebat, tak pernah tinggal usaha dakwah ni. Okey. Dan di sini diberi contoh bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak jemur memohon keampunan, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari istighfar. Astaghfirullahalazim. Kita tengok hadis daripada Abu Hurairah mengatakan bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada 70 kali setiap hari. Ini istiqamah Rasulullah. Istighfar, ucap astaghfirullahalazim lebih daripada 70 kali. Walaupun Nabi ni seorang yang maksum, seorang yang tidak berdosa, minta ampun buat apa? Tapi Rasulullah nak tunjuk kepada kita, kita kena istiqamah. Dalam istighfar pun istiqamah. Okey? 70 kali Rasulullah istighfar. Okey? Kita yang banyak dosa ini kadang-kadang istighfar pun kita malas buat. Okey? Lepas sembahyang tak ada istighfar astagfirullahalazim 3 kali pun kita tak buat. Itu bagaimana kita nak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita tengok contoh yang kedua istiqamahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap berdakwah menyebarkan agama Islam walaupun menghadapi berbagai kesusahan dan ancaman. Kita tengok Rasulullah, kita baca cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ni apabila dilantik sahaja menjadi rasul ketika umur 40 tahun, setiap hari, setiap masa berdakwah menyebarkan agama Islam walaupun susah, diancam macam-macam, di pulau, dikata, diperli, diherdik, disakiti, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap melaksanakan dakwah, tak hirau kepada orang lain. Okey, ini istiqamahnya Rasulullah. Kalau kita nak cakap kebaikan, kadang-kadang orang marah, maka kita berhenti, kita jadi fed up, kita putus asa, tapi Rasulullah tetap berdakwah. Sifat istiqamah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah terserlah melalui ketegasan baginda yang tidak akan meninggalkan usaha dakwah walaupun digantikan dengan kesenangan dunia. Rasulullah tegas dalam menyebarkan dakwah. Rasulullah tidak ditawarkan dengan macam-macam, ditawarkan dengan harta yang banyak, ditawarkan dengan pangkat kedudukan, ditawarkan dengan perempuan. Minta pihak Quraisy meminta Rasulullah tinggal saja dakwah ini. Macam-macam yang dia minta, yang kemewahan dunia mereka akan bagi. Tapi Rasulullah dengan tegas mengatakan bahawasanya, wallah, jika mereka bagi kepada aku matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku pun, aku tidak akan tinggalkan dakwah ini sehinggalah aku menang ataupun aku mati kerananya. Ini hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istiqamahnya dalam berdakwah. Okey, kita sebagai pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, okey, kita kena ada sifat ini, sifat yang istiqamah. Yang pertama, buatlah kebaikan, tinggalkanlah kejahatan, dan kebaikan yang kita buat itu, kejahatan yang kita tinggalkan itu, kita kena buat secara istiqamah. Seterusnya kita tengok tentang hikmah mengamalkan sifat istiqamah dalam kehidupan. Hikmah ini kebaikan, kelebihan kita mengamalkan istiqamah. Yang pertama, menzahirkan individu yang berakhlak mulia kerana melaksanakan kebaikan secara berterusan. Maka lahirlah kita ni jadi orang yang mulia, perangai jujur, perangai comel. Kerana apa? Kerana kita sentiasa buat kebaikan itu secara berterusan. Orang pun akan respect kepada kita, perangai kita elok. Yang kedua, membentuk insan yang teguh pendirian dalam mempertahankan kebenaran. Jadi istiqamah ni mengajar kita teguh pendirian. Macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, teguh pendirian, tidak akan berhenti daripada dakwah ini. Kita pun kalau ada sifat istiqamah ni, kita akan jadi teguh pendirian kita. Tidak boleh digugat. Tidak boleh diancam oleh hawa nafsu dan tuntutan dunia. Yang ketiga, memperkukuhkan jati diri dengan sifat sabar dan tidak berputus asa untuk berjaya. Jadi insya-Allah kalau kita memiliki istiqamah ni, jati diri kita akan dihiasi dengan sifat sabar. Kita akan jadi orang yang sabar,
orang yang tidak berputus asa, dan akhirnya kita akan mencapai kejayaan. Yang keempat, memupuk sikap sanggup berkorban harta dan nyawa demi mempertahankan Islam. Ini orang yang istiqamah secara automatiknya dia akan ada semangat berkorban. Tak kira lah korban harta ke, nyawa ke, jiwa raga, mempertahankan Islam. Ini yang ditunjukkan oleh Rasul-Rasul dahulu. Sanggup berkorban apa saja untuk mempertahankan Islam. Begitu juga dengan para sahabat. Mereka itu tetap istiqamah, menegakkan agama Islam walaupun terpaksa mati. Yang kelima, membangunkan ekonomi kerana komitmen semua pihak untuk memajukan negara. Kalau bab-bab ini, kalau orang itu masyarakat kita ni ramai yang istiqamah, ekonomi pun akan bangun. Kerana orang istiqamah ni orang yang berdisiplin biasanya. Dan disiplin ini syarat yang penting terhadap kejayaan, terhadap kemajuan sesebuah negara ke apa ke organisasi ke. Kalau ada disiplin, insya-Allah semuanya akan menjadi. Yang keenam, melahirkan sifat kebersamaan dalam masyarakat kerana sentiasa menjaga kepentingan bersama. Jadi ada sifat-sifat kebersamaan dalam masyarakat. Kita tidak ada rasa kepentingan diri, kita akan bersama dalam masyarakat, kita realisasikan kebaikan itu, maka kita tidak akan ada sifat pentingkan diri sendiri. Kita dalam apa-apa hal pun kita bersama dengan masyarakat, kerana itu menunjukkan istiqamah kita terhadap masyarakat. Jadi itulah hikmah kita mengamalkan sifat istiqamah. Kemudiannya ialah para pelajar yang dirahmati Allah SWT sekalian, kita kena hiaskan diri kita ni dengan istiqamah. Laksanakan kebaikan itu dan tinggalkan kemungkaran itu secara berterusan. Jangan hangat-hangat hai ayam. Kejap kita baik, kejap kita jahat. Jangan. Kejap kita taat kepada perintah Allah, kejap kita jadi orang yang melakukan maksiat. Jangan. Itu tidak istiqamah. Orang yang istiqamah, orang yang special, dia sentiasa buat kebaikan, dia sentiasa tinggalkan kemungkaran secara berterusan. Itulah istiqamah, dan istiqamah ini sepatutnya dimiliki oleh ustaz dan juga anda sekalian. Jadi untuk setakat itu pada pagi ini, diharap semuanya boleh faham, dan kalau ada persoalan seperti biasa boleh WhatsApp kepada ustaz. InsyaAllah kita akan jawab sekadar yang ustaz mampu. Jadi jangan lupa salin nota ini dalam buku nota, fahamkan, ingatkan. InsyaAllah kita semua akan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.